Assalamualaikum. Hello guys. Okey, bersama dengan saya lagi dalam channel Suara Keladang Productions. Kali ini saya akan bawa anda untuk bersama-sama melihat sendiri bagaimana proses penternakan perusahaan cengkerik. Mungkin ramai di antara kita tidak pernah tahu dan tidak kenal pun mungkin apa itu cengkerik. Dan apakah cengkerik ini boleh menjadi salah satu sumber pendapatan. Bersama dengan saya kali ini adalah saudara Sofian Haji Spawi, seorang pengusaha penternakan cengkerik dari Kampung Jepak, Bintulu, Sarawak. Jom kita ikuti bagaimana proses tersebut dilakukan daripada awal sehinggalah terjualnya cengkerik tersebut. Mari kita sama-sama saksikan. Cengkerik adalah sejenis serangga yang berwarna perang dan hitam serta mengeluarkan bunyi dengan menggeserkan kepaknya. Serangga ini adalah terdiri daripada keluarga Grylaidia. Dalam nama saintifiknya, cengkerik dikenali sebagai Grylus assimilis ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai crickets. Cengkerik mempunyai badan leper dan sepasang antena yang panjang. Terdapat kira-kira 900 spesies cengkerik di dunia. Cengkerik biasanya nocturnal ataupun aktif pada waktu malam dan selalu disalah anggap sebagai belalang kerana mempunyai struktur badan yang sama, termasuk kaki belakang sebagai tempat untuk melompat. Untuk pengetahuan, cengkerik tidak berbahaya kepada manusia. Jadi, janganlah kita takut dengan cengkerik. Apa yang dapat anda saksikan dalam video dokumentari ini adalah cengkerik-cengkerik yang diusahakan oleh Sofian Haji Spawi. Menurut beliau telah pun mula mengusahakan penternakan ini sejak daripada awal tahun 2020. Apabila berpeluang menyaksikan sendiri bagaimana perusahaan penternakan cengkerik dilakukan, ternyata ia bukanlah sesuatu proses yang mudah. Menurut Sofian, ia memerlukan penjagaan yang rapi, termasuk tempat tinggal dan juga pemakanan. Hampir setiap hari, Sofian melakukan kerja-kerja penukaran makanan dan juga membersihkan tempat tinggal cengkerik. Bukan kita sahaja sebagai manusia memerlukan tempat tinggal yang selesa, tetapi cengkerik pun sama. Boleh dikatakan cengkerik-cengkerik yang diusahakan oleh Sofian adalah terdiri daripada cengkerik-cengkerik yang mempunyai kualiti yang tinggi dan juga bersih, sihat dan menepati cita rasa para pembeli. Cakap banyak pun tak guna. Jom kita saksikan bagaimana ia diusahakan. Ini adalah proses untuk menyediakan minuman cengkerik ataupun sajian mereka, iaitu menggunakan pelepah batang pisang yang dipotong halus ataupun dipotong kepada beberapa bahagian batang yang kecil. Ia dilakukan selang 3 hari bergantung kepada keadaan batang pisang yang terdapat di dalam sesebuah sangkar. Beginilah keadaan di dalam sesebuah sangkar cengkerik. Ini merupakan sangkar bagi cengkerik yang berusia hanya beberapa hari. Sofian akan meletakkan batang-batang pisang ataupun pelepah pisang yang telah dipotong di atas satu sama lain seperti ini, dan biasanya pelepah-pelepah pisang ataupun batang pisang yang telah kering akan dikeluarkan dan digantikan dengan batang ataupun potongan pelepah pisang yang baru. Kita dapat lihat bagaimana anak-anak cengkerik
bersemangat wajah menghirup jus-jus yang fresh dari pelepah pisang yang telah ditukar. Sekarang ini kita bersihkan dulu sisa-sisa makanan cengkeh. Karena lepas ini kita nak top up makanan cengkeh dan bagi bakalan minuman yang baru. Kita dapat lihat ya proses untuk menukarkan pelepah pisang yang baru ataupun menambah pelepah pisang yang baru bagi cengkeh yang sudah berusia hampir ataupun mungkin ada yang dah lebih 3 minggu. Di mana proses ini perlu dilakukan pada setiap hari ya. Sekiranya didapati kering, maka pelepah-pelepah pisang yang lama akan digantikan dengan yang baru. Dan menurut pengusaha cengkeh ini, sekiranya masih belum kering, ianya perlu dibiarkan dahulu sehinggalah ianya benar-benar kering. Dan apa yang lebih menarik ialah cengkeh-cengkeh tersebut akan meninggalkan sendiri pelepah-pelepah yang kering tersebut. Dalam arti kata lain, mereka pun minta yang baru ataupun minta yang fresh. Seperti apa yang anda dapat saksikan sekarang adalah proses untuk menggantikan pelepah ataupun potongan pelepah-pelepah yang baru. Untuk dijual dalam sekitar 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih, yang dah besar sikit, sebelumnya tumbuh sayap, dah boleh dijual. Jaga benar nah, tapi perlu juga untuk kualiti telurnya. Untuk induk kan Satu lagi sajian utama cengkeh adalah daun ubi. Tidak kira daun ubi tersebut yang muda atau yang tua. Penubuhan cengkeh sehat. Macam vitamin lah Macam vitamin lah. Ini pun kena diganti setiap hari je ataupun selaginya. Si perlu diganti. Jasnya pandai habis, top up baru. Okey. Okey, selesai. Ini merupakan cengkeh-cengkeh yang berusia hampir 3 minggu. Menurut Sofian, cengkeh tidak menghadapi masalah pembesaran di mana mereka sentiasa cepat untuk membesar sekiranya pemakanan mereka dijaga dengan baik. Perhatikan bagaimana mereka menyedut ataupun menghirup pelepah-pelepah pisang tersebut bagi mendapatkan bekalan air. Untuk pengetahuan, kita tidak boleh meletakkan bekalan air di dalam sangkar cengkeh seperti kita meletakkan di dalam sangkar haiwan-haiwan yang lain. Ini merupakan antara makanan berkhasiat yang lain untuk cengkeh, iaitu campuran baja ayam yang telah pun dikisar halus. Sofian akan menukar setiap makanan di dalam sebuah sangkar hampir setiap hari
Sekiranya didapati ia telah pun kering ataupun semakin berkurangan, ia akan ditambah semula ataupun dalam arti kata lain akan ditop up semula. Ini merupakan contoh baja ayam telah dikisar halus dan kita akan saksikan bagaimana ia diletakkan. Jeng jeng jeng. Ya, cengkeret-cengkeret tersebut telah pun ditimbus oleh baja-baja tersebut. Tetapi jangan risau, mereka tidak akan lemas di bawah timbunan baja-baja ini kerana mereka lebih suka berada di bawahnya. Mereka boleh makan dengan kenyang. Saya bertuah kerana dapat menyaksikan sendiri bagaimana proses untuk pembersihan sangkar cengkeret dilakukan. Ia ternyata bukan sesuatu yang mudah seperti yang kita fikirkan. Kerja-kerja pembersihan ini memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Selain tidak mahu mencederakan cengkeret-cengkeret yang terdapat di dalam sesebuah sangkar. Jom kita saksikan bagaimana proses pembersihan ataupun menggantikan alas tempat cengkeret di dalam sesebuah sangkar. Menurut Sofian, jika keadaan di dalam sesebuah sangkar terlalu kering, maka ia perlu diberi sedikit kelembapan dengan menyemburkan sedikit air ke dalam bekas makanan cengkeret tersebut. Ya, bagi mengelakkan supaya tidak terlalu kering di dalam sesebuah tempat makanan bagi cengkeret tersebut. Ini pula adalah proses untuk mengasingkan telur-telur cengkerik. Saya sendiri yang lihat pun tidak berapa faham macam mana rupanya telur cengkerik. Tetapi Sofian yang telah berpengalaman dalam bidang ini ternyata tahu membezakan di mana telur cengkerik dengan anak-anak cengkerik yang tercampur di dalam sesuatu bekas seperti ini. Kalau anda, sanggupkah anda melakukan kerja-kerja untuk mengasingkan seperti ini? Sofian juga sempat memberitahu kepada saya bagaimana untuk membezakan cengkerik jantan dan cengkerik betina. Apa yang uniknya, cengkerik betina nampaknya lebih kuat daripada cengkerik jantan, di mana menurut Sofian,
Untuk mengenal pasti cengkerik betina, kita dapat lihat di bahagian belakangnya ataupun di bahagian buntut cengkerik tersebut mempunyai sesungut yang panjang. Ini adalah baby cengkerik yang paling bongsu sekali, di mana mereka ini memerlukan perhatian dan penjagaan yang lebih rapi daripada cengkerik-cengkerik yang sudah meningkat usia. Apa yang menghairankan saya ialah cengkerik-cengkerik ini tidak pandai untuk lari ataupun terbang jauh, sedangkan sangkar sentiasa dibuka. Pasti tidak ramai di antara kita yang pernah terfikir bahawa cengkerik, sejenis serangga di hutan, mampu untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan. Menurut Sofian, cengkerik-cengkerik yang diusahakan oleh beliau biasanya terus mendapat tempahan daripada mereka-mereka yang sudah biasa berurusan dengan beliau. Antara lain, cengkerik-cengkerik ini akan dijadikan sebagai umpan bagi memancing ikan, selain daripada menjadi makanan burung peliharaan seperti murai, merbuk dan lain-lain lagi burung yang memakan cengkerik. Proses ini dilakukan bagi mengasingkan cengkerik sebelum mereka dijual di pasaran ataupun kepada para pembeli yang telah pun membuat tempahan. Biasanya, cengkerik-cengkerik yang dijual adalah cengkerik-cengkerik yang telah matang dan juga mempunyai saiz yang lebih besar daripada cengkerik-cengkerik lain. Ayuh kita saksikan pula proses yang boleh dikatakan antara proses terakhir sebelum cengkerik-cengkerik ini dijual. Mereka akan dibasuh ke dalam plastik seperti ini, tetapi jangan ingat cengkerik-cengkerik yang dah di dalam plastik ini akan terus dijual. Mereka akan disaring semula sebelum betul-betul menepati piawaian untuk dijual. Agak rumit, bukan? Cengkerik-cengkerik yang telah dipilih kemudiannya akan ditimbang, dan menurut Sofian, biasanya cengkerik yang beliau jual adalah mengikut berat ataupun dalam bentuk gram, seperti antara RM30 hingga RM50 bagi setiap gram. Sebagai contohnya, 200 gram biasa dijual dalam RM30 hingga RM35. Apabila ditanya, antara pelanggan tetap beliau adalah penggemar burung murai ataupun pemelihara burung murai, di mana mereka menjadikan cengkerik sebagai makanan utama bagi menjaga suara dan juga kualiti seseekor burung murai yang dipelihara. Bagi memastikan cengkerik yang beliau jual berada dalam keadaan yang baik, Sofian sentiasa menitik beratkan aspek-aspek seperti keadaan cengkerik tersebut sendiri. Beliau meletakkan sedikit potongan bekas ataupun kotak telur.
Bagi anda yang ingin mendapatkan cengkera yang diusahakan oleh Sofyan bin Haji Sepawi, anda bolehlah menghubungi nombor yang tertera dan boleh bertanya dengan beliau sendiri bagaimana ia dijual. Terima kasih kerana sudi menonton video ini dan jangan lupa share sekiranya video ini bermanfaat, dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih dari Suara Keladang Productions.